Kemasukan guru, murid dan kekitangan ke sekolah secara berfasa akan memberi keutamaan kepada yang menduduki peperiksaan utama. Waktu sesi persekolahan pula dikurangkan 50% di antara 3 hingga 5 jam sehari berbanding 5 ke 8 jam seperti rutin sebelum ini. Selebihnya, pengajaran dan pembelajaran PDP dilakukan di rumah secara dalam talian. Itu antara 4 prinsip asas cadangan garis panduan pandemik COVID-19, keselamatan dan kesihatan di sekolah OSIS dalam usaha menangani penularan virus itu di institusi pendidikan apabila ia kembali dibuka. Kita ikuti laporan disediakan wartawan Wan Zairul Azri, Wan Muhammad Sudin. Garis panduan yang dirangka Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia MSOS itu siap sepenuhnya pada 15 Mei lalu. Ia merupakan input awal MSOS untuk membantu kerajaan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan dalam proses melengkapkan SOP pembukaan semula sekolah. Doktor Kesihatan Pekerjaan Dr. Syawaluddin Hussein berkata, prinsip asas itu turut menetapkan tiada perhimpunan berskala besar yang berpotensi tinggi untuk menyebar droplet atau bendalir mengandungi virus kepada individu atau permukaan lain. Guru, murid dan kekitangan sekolah pula wajib menjalani saringan kesihatan sebelum sesi persekolahan bermula. Turut dicadangkan pembelajaran hybrid iaitu campuran kaedah PDP dalam talian serta tatap muka. Namun usaha berkenaan memerlukan kerajaan menambah baik teknologi dan kemudahan internet di kawasan pedalaman agar tiada murid tercicir. Penjarakan sosial lah. Yang ni agak sukar tadi sebab tu bila kita cakap masuk secara berperingkat 50%, 30% dulu. Jadi agak mudah untuk dilakukan sebab kelas crowded, jadual untuk kantin sekolah, surau, aktiviti-aktiviti yang nak dijalankan. Malahan van sekolah, bas sekolah. Jadi dia terpaksa bawa daripada separuh orang kan untuk penjarakan sosial tu. Jadi ini adalah satu cabaran yang mana memerlukan tolak ansur ataupun perbincangan antara pihak sekolah, pihak pengendali dan juga ibu bapa. Mungkin kos akan nak meningkat tadi kan. Beliau merangkap Jawatankuasa Projek OSIS berkata 10 inisiatif strategik juga disarankan meliputi sebelum, semasa dan selepas sesi persekolahan. Antaranya pihak sekolah wajib membekalkan cecair sanitasi, pelitup muka serta melaksanakan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh sekurang-kurangnya 2 kali sehari sepanjang sesi persekolahan. Sistem pengudaran berpusat di sekolah dan di dalam kelas juga perlu diubah suai dan diselenggara bagi mencegah penyebaran virus melalui udara. Tambah Dr. Syawaluddin, toleransi daripada majikan juga penting agar ibu bapa diberi kelonggaran bekerja dari rumah sekiranya anak mereka mempunyai gejala seperti demam. Kemudiannya SOP kecemasan. Kalau ada anak-anak demam, anak-anak sakit di sekolah macam mana? Sebab tu cikgu ataupun siapalah yang ditugaskan untuk respon untuk bawa ke klinik kena dibekalkan dengan PPE yang cukup. Ada glove, ada gown, ada face shield. Kemungkinan kalau yang ni ada positif COVID, orang yang respon itu tidak akan kena. Bagi sekolah berasrama penuh pula, hari keluar masuk pelajar perlu dihadkan, kurangkan kekerapan lawatan penjaga dan penjadualan pihak kontraktor memasuki sekolah. Sebanyak 10 siri ceramah dalam talian secara percuma mengenai garis panduan ini diadakan kepada pihak pentadbir sekolah, guru termasuk ibu bapa bermula pada 21 Mei lalu hingga 4 Jun depan. Siri ceramah itu sebagai persediaan dan pengetahuan kepada kumpulan terbabit sebelum sekolah dibuka semula pada masa akan datang. Dan apa yang pasti mungkin pada awalnya terasa janggal atau sulit untuk melaksanakannya, namun ia apa yang dikatakan sebagai norma baharu untuk keselamatan dan kesihatan semua demi kesejahteraan negara. Wan Zairul Azri, Wan Muhammad Sudin melaporkan.